Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah semua atas kehadiran. Semoga kita dapat meneruskan pelajaran kita seterusnya pada hari ini. Kita akan sambung ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wahai bani anak-anak atau keluarga Israel. Ini kita dah belajar sebelum ni. Sudah panjang lebar saya terangkan. Bani Israel ini menunjukkan kepada anak keturunan daripada Yaqub alaihissalam. Uzkuru. Uzkuru, ingatlah. Ini pun saya dah ajarkan. Uzkuru, ingat ni maksudnya kita, kalau kita ingat benda yang satu kita lupa, kita ingat, ataupun benda kita tak lupa, kita peringatkan. Kita mengingatkan kembali sejarah. Contohnya hari kemerdekaan, sama ada kita lupa ke kita tak lupa, tapi kita selalu mengingatkan sejarah itu. Nikmati, nikmatku. Bagaimana Allah Ta'ala telah memberikan nikmat kepada Bani Israel. Yang kita dah belajar nikmat bagaimana. Bukan nikmat yang biasa tu, yang biasa semua orang dapatkan. Matahari, bintang, rezeki, nak jadi menteri, nak jadi businessman, itu tak perlu beriman pun boleh dapatkan. Tapi nikmat di sini yang Allah Ta'ala sampaikan dalam istilah Islam, iaitu nikmat kerohanian. Derajat kerohanian, siddiq, saleh, syahid dan anbiya, para nabi. Allati, yang an'amtu, aku telah nikmatkan atau aku telah kurniakan. An'amtu, ala ke atas kum, kamu, alaikum ke atas kamu. Wa, dan anni, sesungguhnya aku. Anni, sesungguhnya aku. Faddaltu, telah memberikan fadal atau telah memberikan kelebihan. Faddal ini maksudnya antara satu dengan yang lain dia ada kelebihannya. Itu maksudnya faddal, kelebihan. Faddaltukum, aku telah melebihkan kamu atau telah memberikan kelebihan kepada kamu, ala, ke atas alamin, alam semesta ini. Jadi ini yang ada orang tanyakan itu hari, apa yang dimasukkan dengan alamin. Alamin ini tak selamanya bermaksud seluruh alam. Dan alamin ini juga boleh bermaksud sesuatu kawasan atau had masa pada zaman itu. Dan ada beberapa contoh dalam Al-Quran yang membuktikan bahawa alamin ini yang digunakan dalam gaya bahasa Al-Quran boleh menunjukkan had pada masa satu zaman, ataupun boleh kecil lagi daripada itu pada masyarakat sekeliling pun. Sebagai contoh, saya bacakan ayatnya. Di dalam surah Al-Imran, rukuk yang keempat, Allah SWT berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilih Adam dan Nuh dan ahli Ibrahim dan ahli Imran atas sekalian alam. Jadi di sini ayat ini menunjukkan kelebihan mereka di setiap zaman masing-masing. Alamin. Kemudian dalam surah Hajar, rukuk yang kelima, mengenai Nabi Lut alaihissalam, telah tercatat, awalam nanhaka anil alamin, apakah aku telah menghalang kau daripada alamin, daripada orang-orang di sekitar kamu. Sebab Nabi Lut alaihissalam waktu tu belum ada transportation yang bagus. Belum ada, ialah transportation biasa saja, jalan kaki atau naik unta, naik kuda. Tapi dia alamin ini menunjukkan masyarakat di sekelilingnya, sekitarnya. Jadi bila disebutkan di sini kepada Bani Israel, fadalkum ala alamin, itu terhad kepada masa zamannya itu. Okey. Sekarang kita belajar terjemah dan tafsir ringkas. Ya Bani Israel, azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Terjemahannya ringkas, wahai Bani Israel, ingatlah
nikmat yang telah aku berikan ke atas kamu, dan sesungguhnya aku telah melebihkan kamu di atas alam ini, sekalian alam ini. Jadi ayat ini sekali lagi Allah Ta'ala menarik perhatian Bani Israel supaya kembali mengingat nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Kita dah belajar dalam pelajaran yang lepas bagaimana mereka mendapatkan nikmat raja-raja dan nikmat menjadi nabi-nabi. Disebabkan nikmat ini, mereka sangat bangga. Mereka sangat bertuah. Mereka menjadi bangsa yang bertamadun, bangsa yang megah. Padahal sebelumnya, mereka ini adalah bangsa yang kelas ketiga. Mereka adalah bangsa hamba ketika mereka berada tinggal di Mesir. Mereka tidak mendapat kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Mereka selalu dipandang rendah oleh masyarakat. Mereka selalu dipandang rendah oleh masyarakat di Mesir pada waktu itu. Mereka tidak ada harga daripada pandangan orang-orang Mesir. Tetapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkat, meninggikan kaum ini dengan perantaran Nabi Musa alaihissalam setelah mereka mendapatkan syariat Taurat dan mereka hijrah daripada Mesir pergi ke negeri yang dijanjikan. Akhirnya daripada bangsa ini lahir pula raja-raja dan nabi-nabi. Dan mereka sangat bangga dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan ini. Kemana-mana mereka pergi, kemana-mana mereka bermusafir, berdagang, mereka selalu bawakan kisah-kisah nabi-nabi, raja-raja Bani Israel. Mereka sangat bangga dan sombong. Sebab itu bila mereka datang ke Mekah atau ke mana-mana, ke Madinah dulu, mereka pandang orang-orang Aus dan Khazraj ni bangsa yang mundur, jahil. Mereka rasa mereka yang bertuah, bangga. Kemudian mereka menjual senjata kepada Aus dan Khazraj ini supaya mereka bergaduh, berperang. Kedua-duanya beli senjata dengan Yahudi dan Yahudi menjadi kaya raya di tengah-tengah masyarakat. Mereka jadi bangga, sombong dan memperlekehkan orang-orang Arab pada waktu itu. Kemudian mereka bangga lagi ada nubuatan bahawa akan Nabi yang paling besar akan datang di Madinah waktu itu, di Yasrib pada waktu itu. Jadi inilah kelebihan nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Akhirnya mereka sangat maju, bertamadun dan bangga dengan syariat yang ada di tengah-tengah mereka. Mereka mengaku mereka mempunyai syariat, mereka mendapat petunjuk. Jadi mereka mula memandang rendah kepada bangsa yang lain. Ya kan? Sebab tu fadaltukum ala alamin itu terhad pada masa itu sahaja. Okey. Ini saya tak perlu panjang lebar sebab apa? Sebelum ni saya dah jelaskan panjang lebar sudah di ayat yang sebelumnya. Masih ingat kan? Saya rasa semua masih ingat. Dalam surah Al-Fatihah dulu kita pernah bincangkan. Okey. Seterusnya, wattaqu wa dan ittaqu, takutlah. Takut kepada apa? Yauman, hari. Hari yang bagaimana? La, tidak ada tajzi. Tidak ada balasan atau tidak ada pertukaran. Tidak ada faedah. Nafsun, satu jiwa, an nafsin, pada nafsin, jiwa yang lain. Nafsun an nafsin, satu jiwa kepada jiwa yang lain. Syai'a, sikit pun. Sedikit pun tidak ada. Wa dan la, tidak juga. Yukbalu, dikabulkan. Ni fil majhul. Fil mudhari majhul. Yukbalu, tidak dikabulkan. Minha, darinya, min dari hanya, syafa'ah rekomendasi. Nanti saya terangkan. Wa dan la, tidak juga. Yu'khazu maknanya dipegang atau dibuat. Minha, min dari hanya, adlun, keadilan.
atau keinsafan. Wa dan la tidak juga hum bagi mereka yunsarun diberikan pertolongan. Okey. Ini beberapa perkataan yang kita tak tahu. Wattaku kita dah tahu, yaum kita dah tahu, la jangan, tidak. Tajzi, tajzi ni maksudnya satu balasan atau pertukaran atau kita katakan balasan lah, ya. Balasan kita tukaran. Satu yang baik kita tukar kepada yang buruk atau buruk kita tukar kepada yang baik. Ini maksudnya juga tajzi. Apa yang ditukar yang ingin disampaikan di sini iaitu satu jiwa dengan jiwa yang lain. Syai'an. Wala dah tahu yukbalu ini maksudnya dikabulkan, maknanya tidak diterima. Darinya syafa'ah ini adalah rekomendasi. Kalau bahasa Melayu apa? Rekomendasi. Recommendation bahasa Inggeris, bahasa Melayu pun sama juga, rekomendasi. Wala yu'khazu minha adlun dan tidak dibuat darinya keadilan atau keinsafan. Okey, ini dah tahu. Okey, sekarang kita pergi kepada terjemahan ringkas, terjemahan mudah dan penafsiran ringkas. Wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khazu minha adlun wala hum yunsarun. Maksudnya, dan takutlah di hari yang di dalamnya tidak ada balasan atau pertukaran atau ganjaran dari satu jiwa dengan jiwa yang lain sedikit pun, dan tidak juga akan dikabulkan darinya rekomendasi, dan tidak juga boleh dibuat daripadanya keadilan, pertukaran. Ada pertukaran juga, keadilan. Walahum yunsarun, dan tidak juga akan mendapat pertolongan. Jadi di sini ayat ini cuba menggambarkan apakah pelajaran yang ada di kalangan orang-orang Bani Israel. Termasuklah juga nanti saya akan terangkan orang-orang Nasrani, kerana Nasrani atau Kristian ini adalah cabang daripada Yahudi juga. Agama Yahudi juga daripada syariat Nabi Musa AS. Kemudian lahir pula kumpulan Nasrani ini, dia pun adalah cabang daripada Yahudi. Nanti kita lihat apa yang Allah Ta'ala tolak yang ingin mereka amalkan, itu amalan mereka sebelum Islam. Yang pertama ini, la tajzi ini yang pertama. Kedua, la yuqbalu minha syafa'ah. Ini yang kedua. Kemudian la yu'khazu minha adlun. Ini yang ketiga. Ini semua jawapan bagi ketiga-tiga ni. Mereka ketiga-tiga ni salah, nanti tidak akan mendapat pertolongan. Ini jawapannya. Apa yang mereka amalkan tu, inilah kesudahannya. Mereka tidak akan dapat, betul-betul semuanya tak akan berlaku. Okay, mari kita lihat apa yang berlaku dalam pelajaran orang-orang Yahudi dan Nasrani ini. Bila dikatakan la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ini ada kesilapan di kalangan orang Yahudi yang mereka mempunyai pendapat bahawa orang Yahudi nanti tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka percaya bahawa Allah Ta'ala akan mudah memaafkan mereka, kerana mereka percaya bahawa dengan dengan mengorbankan nyawa atau mereka mengorbankan binatang, itu sudah menjadi syafaat atau telah menjadi menghapuskan dosa mereka. Ini memang ada dalam pelajaran mereka. Kalau kata mereka dah melakukan satu-satu dosa, mereka percaya dengan sembelih kambing atau sembelih lembu, sampailah ke tahap ada yang percaya bahawa mereka akan sembelih, bunuh anak-anak laki-laki
Jadi mereka boleh menghapuskan dosa yang mereka lakukan. Kerana mereka takut, sebenarnya mereka takut bahawa hari pembalasan itu nanti mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka membuat reka cipta bahawa dengan membuat pelajaran ini, mengorbankan kambing, mengorbankan lembu atau mengorbankan jiwa manusia, jadi dosa-dosa mereka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ada dalam kadang ada dalam satu cerita tu yang zaman hari inilah, zaman moden hari ini, mereka gambarkan bahawa orang-orang ini dia cari orang-orang yang baik di kalangan masyarakat, mereka bayar, dan bila orang tu datang mereka akan bunuh orang itu. Kerana orang ni dan mereka keluarganya akan mendapat duit balasan. Jadi mereka amalkan yang inilah, nafsun an nafsin. Mereka percaya, orang Yahudi percaya seperti itu. Dengan membunuh orang yang suci, mereka akan mendapat balasan. Tidak akan mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama jugalah terjadi kepada kaum Kristian. Mereka mengatakan dengan mengorbankan Nabi Isa AS di tiang salib boleh menghapuskan dosa mereka semua. Mereka mengatakan Nabi Isa AS perlu mati di tiang salib untuk menghapuskan dosa manusia, kerana semua manusia ini telah berdosa. Dan lebih buruk lagi, mereka mengatakan dosa inilah adalah dosa yang telah diwariskan oleh Adam AS. Kerana kesilapan atau kerana dosa Nabi Adam AS, maka seluruh anak Adam ada terpercik dosa itu. Jadi siapa yang layak untuk menghapuskan dosa manusia ini, mereka katakan iaitu Nabi Isa AS. Kenapa? Nabi Isa AS lahir dengan tidak mempunyai bapa. Jadi tidak ada darah laki-laki di situ. Dia suci daripada Tuhan. Kerana dia dilahirkan tanpa bapa dan dia adalah anak Tuhan, maka dialah yang layak untuk menghapuskan dosa manusia. Jadi inilah pelajaran. Yahudi pun ada seperti itu dan masuk dalam Kristian pun seperti itu. Ini satu. Secara ringkas ya, nanti kalau siapa yang kurang jelas boleh tanyakan lagi, tak ada masalah. Kemudian la yuqbalu minha syafa'ah. Ini juga pandangan mereka orang-orang Yahudi bahawa dikarenakan mereka adalah daripada keturunan Nabi Ibrahim AS, Nabi yang besar, kemudian daripada keturunan Bani Israel, daripada keturunan Yakub juga, kemudian lahir banyak nabi-nabi, raja-raja di tengah mereka. Jadi nabi-nabi, orang-orang yang suci sebelum itu akan boleh menjadi syafaat untuk mereka. Jadi dosa-dosa mereka syafaat ini maksudnya kalau satu orang itu telah berdosa, jadi orang yang lain datang pergi ke mahkamah merayu supaya dosa orang itu diampunkan atau supaya dosa orang itu dikurangkan. Itu tujuannya syafaat. Jadi mereka beranggapan kerana mereka lahir daripada keturunan nabi-nabi, daripada keturunan Nabi Ibrahim AS, daripada Yakub AS dan banyak nabi-nabi lahir selepas itu. Mereka percaya bahawa orang-orang suci, nabi-nabi yang ada di tengah-tengah mereka ini boleh memberi syafaat kepada mereka. Jadi mereka telah melupakan tujuan sebenar. Sebenarnya pelajaran syafaat ni memang betul ada, tapi walaupun demikian kalau kita lihat balik dalam Taurat, banyak pelajaran daripada Nabi Musa AS, termasuk nabi-nabi yang lain juga, mereka mengajarkan umatnya supaya berusaha keras untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala. Mengajarkan manusia berusaha keras supaya terhindar daripada dosa-dosa. Saya tak mau sebutkanlah, quotation dia terlampau banyak. Jadi ini pelajaran banyak daripada dalam Taurat, bahawa untuk mencapai kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bukan mudah. Mereka perlu kerja keras. Mereka perlu memelihara diri, memelihara iman mereka dan membersihkan diri mereka daripada segala dosa-dosa. Ini banyak pelajaran daripada Nabi Musa AS sampailah ke nabi-nabi selepasnya. Tetapi mereka ingin ambil jalan mudah, mereka tak nak berusaha keras,
mereka tak mau mencari, mereka nak mudah saja. Mereka kata apa pun dosa mereka lakukan, semuanya Allah Ta'ala boleh hapuskan, boleh maafkan, ataupun mereka boleh diazab dengan beberapa hari saja. Itu pandangan mereka. Mereka telah terpisah daripada tujuan sebenar. Tujuan sebenar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala, mereka perlu berusaha keras, perlu beribadat, perlu yakin, perlu beramal, perlu mengekang diri mereka daripada dosa-dosa. Tetapi mereka terhindar daripada itu, mereka mengelak daripada itu, tapi membawa pelajaran-pelajaran seperti ini supaya mudah. Tapi hakikatnya apa yang terjadi? Mereka terus menerus terjerumus ke dalam dosa. Kita lihat ada beberapa quotation yang mereka percaya mereka ni tak akan diazab oleh Allah SWT, atau mereka diazab cuma beberapa hari saja. Sebentar . Sebentar saya dah miss, tak ingat dari mana. Kejap. Ni dalam surah Al-Baqarah juga, rukuk yang ke-9. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan api neraka tidak akan menyentuh mereka melainkan beberapa hari saja yang ditetapkan. Jadi mereka percaya bahawa kerana mereka adalah kaum atau yang terpilih, bani yang terpilih, jadi mereka hanya diazab beberapa hari saja. Kemudian kalau kita lihat zaman ini juga, sehingga ada juga di kalangan orang-orang Yahudi ini yang mula tidak mempercayai kepada hari akhirat pun, dan itu pun telah ada dalam sebahagian kelompok mereka. Kemudian daripada Ibnu Ishaq meriwayatkan, dia kata daripada Ibnu Abbas mengatakan bahawa akidah orang Yahudi bahawa dunia ini ada 7,000 tahun. Kemudian setiap 1,000 tahun mereka akan diazab cuma sehari saja. Ini pandangan orang-orang Yahudi, bahawa mereka adalah bangsa yang terpilih, sekalipun mereka berdosa, kalau bukan dosa-dosa yang besar lah, sekalipun mereka berdosa, mereka cuma diazab beberapa hari sahaja. Jadi ini yang membuatkan mereka malah lebih terjerumus ke dalam dosa. Okey, seterusnya yu'khazu minha adlun. Jadi mereka mengatakan ini juga, maka tidak boleh membuat mereka adlun ini pertukaran barang. Sama juga mereka katakan pertukaran barang ini maknanya pertukaran dosa mereka. Mereka kena percaya, kena iktiraf dosa mereka. Jadi mereka perlu berikan sesuatu, sama ada berikan wang ringgit ke, sama ada berikan hadiah ke, atau berikan sedekah ke. Jadi mereka perlu lakukan seperti ini, bahawa dosa-dosa mereka itu akan dihapuskan. Seperti yang di gereja, bila orang-orang Kristian mereka telah melakukan dosa, mereka perlu pergi ke gereja, berjumpa dengan padri di dalam gereja itu, dan padri itu duduk dalam box tu. Jadi dia ceritakanlah apa dosa yang dia dah lakukan. Dia dah cerita, dia dah puas bercerita kepada padri itu. Nanti padri itu akan bagi arahan. Kamu kena sedekah ke, kamu kena atau kamu kena pukul diri kamu sendiri ke, atau kamu kena
lukakan diri kamu sendiri ke dan sebagainya lah mereka ajarkan. Ini yang dikatakan la yu'khazu minha adlun. Kan adil. Kalau kamu lukakan orang, kamu kena lukakan diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah rugikan orang, kamu kena ganti, lebih kurang seperti itu. Dan kadang-kadang itu tak timpal. Kalau dia dah menipu orang berjuta-juta, yang dia nak keluarkan untuk bagi sedekah cuma beberapa saja. Itu tidak setimpal. Jadi nanti kita boleh tanyakan soalan. Jadi semua tiga-tiga ini amalan mereka ini Allah Ta'ala beritahukan, Allah Ta'ala cuba sampaikan walahum yunsarun. Dan tidak semua mereka ini akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala cuba memberi kesedaran kepada Bani Israel. Janganlah terpengaruh dengan kepercayaan-kepercayaan seperti ini. Syafaat ini boleh balas, boleh kurangkan dosa itu dengan berikan hadiah, dengan berikan pengorbanan atau membunuh orang lain yang tak berdosa, supaya dosa keluarga mereka dihapuskan atau dosa kaum mereka dihapuskan. Bukan. Jadi Allah Ta'ala kata ini semua tidak akan diterima dan tidak akan dapat pertolongan daripada Allah SWT. Tidak akan mendapat pertolongan di hari akhirat nanti. Langsung tak akan dapat kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini juga ada orang pertikaikan bahawa ayat ini mereka katakan bahawa Islam juga mengajarkan tidak ada syafaat. Ayat ini membuktikan bahawa Islam mengajarkan tidak ada syafaat. Jadi bagaimana kita nak menjawab soalan ini? Sebab dari ayat lain ada juga ada yang mengatakan tentang syafaat. Dalam surah, dalam ayat apa tu? Ayat tu kursi. Macam mana ayat tu kursi tu bunyinya? Siapa boleh bantu saya? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa biizni. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa biizni, iaitu barang siapa pun tidak boleh memberi syafaat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ini saya tengok di YouTube ada orang pertikaikan. Zakir Naik dia mengatakan dalam Islam tidak ada pelajaran syafaat. Dia kata dia dah baca lebih kurang 40 ayat membuktikan dalam Al-Quran tidak ada syafaat. Jadi ada orang tanya dia balik kepada Zakir Naik. Okeylah, kalau Tuan kata 40 ayat dalam Al-Quran tidak ada pelajaran syafaat, buktikan saja 2. Bawakan saya 2 ayat yang mengatakan dalam Islam tidak ada pelajaran syafaat. Dia kata nanti saya jawab. Nanti saya message kamu, nanti saya hantar kat Facebook. Kata tidak. Berikan sekarang 2 ayat saja yang mengatakan Islam tidak mengajarkan syafaat. Macam mana? Siapa nak jawab? Saya juga jawab insya-Allah. Pasal ini kelas masih berjalan. Jadi maksudnya di sini Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syafaat ada dalam Islam. Kita pun selalu menginginkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi syafaat yang berbentuk seperti ini yang tidak ada dalam Islam. Yang kita terus menerus melakukan dosa dan kita ambil jalan mudah, nanti orang suci dari kalangan kita boleh doakan kita hapuskan. Kita terus melakukan dosa, nanti kita bayar sedekah, kita dah boleh hapuskan dosa kita. Atau kita pergi buat dosa-dosa sepanjang tahun, kita pergi Mekah 1 kali setahun dengan harapan Allah Ta'ala hapuskan dosa kita. Syafaat yang seperti ini yang tidak diajarkan oleh Islam. Tapi syafaat yang bagaimana? Siapa yang benar-benar beriman, bertakwa, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi mereka yang akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita tidak tinggalkan kerja keras. Kita tidak tinggalkan ibadat kita. Kita masih terus menerus melakukan ibadat, sujud, berselawat ke atas Rasulullah SAW dan memelihara diri kita daripada dosa, barulah kita mendapatkan syafaat. Bukan syafaat yang kita terus bermaharaja-leja dengan dosa-dosa dan kita menginginkan syafaat kerana kita daripada keturunan Nabi-Nabi.
Tidak kan? Jadi dalam Islam ada pelajaran syafaat, tapi bukan berbentuk yang ini, yang tiga ni. La tajzi nafsun nafsin syai'a wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khazu minha adlun. Semua pelajaran-pelajaran yang ditolak oleh Allah SWT itu, mereka tidak akan dapat pertolongan di akhirat. Apapun rekomendasi yang berbentuk seperti ini tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullah atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan semua. Saya suka mendengar kalau ada soalan nanti kita boleh kembangkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.